Assalamualaikum, nama saya Muaz. Kembali kita bertemu di video seterusnya. Hari ini kita nak berbincangkan tentang manfaat yang kita boleh bagi kepada keadaan sekeliling. Apa benda baik yang kita boleh buat pada keadaan sekeliling, especially bila kita duduk dekat Malaysia ni. Kalau awak faham apa benda saya cuba masukkan, even awak tanya ustaz-ustaz awak atau orang kawan awak, saya kata jarang awak nak dengar saya cakap macam awak dengar nanti. Apa jawapan mereka ialah kalau nak buat baik, kita kena banyak menderma. Kita akan banyak mengunjungi menziarah rumah orang tua, dan kita menziarah rumah sekolah-sekolah pondok. Lepas tu macam mana lagi kita nak buat baik? Kita nak buat baik dengan kena banyak bersedekah dan bergotong royong dalam membersihkan kawasan masjid. Tapi inilah masyarakat mentaliti orang Melayu yang hanya merasakan bahawa itu je yang perlu dia orang buat bila kita kata nak buat tolong, nak memberi pertolongan. Tapi bagi saya tidak meluaslah pertolongan tu, sebab bila kita nak tolong mesti ada dengan hal-hal keagamaan. Kenapa kita nak tolong mesti masjid, mesti pondok, mesti sekolah, ataupun kita tolong orang-orang yang lemah, yang memerlukan ihsan bantuan orang sekeliling. So apa kita punya manfaat kalau kita hanya kepada benda-benda yang bersifat agama saja? Saya nak bagi contoh macam inilah. Why not kita bergotong royong, bukan setakat kita gotong royong kawasan rumah, tapi kita juga bergotong royong di kawasan-kawasan sepertinya kondo-kondo mewah. Kita ada satu hotel besar yang ada di situ, kita tolong bersihkan, gotong royong kat kawasan hotel sana. Tapi antara isunya ialah di hotel sana sudah ada orang yang pembantu. So inilah isu benda yang saya nak isukan. Bagi saya, ini di satu perumahan ada satunya pembangunan kawasan hotel yang besar, yang mewah, yang ada gym, yang ada swimming pool, dan ada kemudahan-kemudahan lain. So hotel ni dia menjadi restriction zone. So maksudnya orang luar tak boleh masuk kalau tak ada pass card. Dan saya punya suggestion ialah why not daripada hotel tu menggajikan orang-orang pekebun, dia bagi gaji kepada orang yang menjaga, beri gaji kepada orang yang membersih. Tapi apa benda yang dibuat pada masyarakat tu ialah masyarakat tu sendiri sebenarnya yang berjiwa murni, yang membersihkan apa benda yang kotor yang ada pada hotel tu. Maksudnya bukan masjid saja yang kita gotong royong, tempat-tempat sekolah, tempat-tempat dewan, tempat-tempat private, tempat-tempat hotel, dan sebagainya, segala tempat. Maksudnya tak ada tempat yang kita tak boleh nak buat baik. Contohnya macam restoran, contoh restoran tu tak cukup orang, kita tolong dia masak, kita tolong dia untuk itu dan ini, kita tolong dia dalam memudahkan keadaan. Kalau kita ambil contoh restoran ni, why not kita cuba binakan satu tempat basuh pinggan sendiri, supaya lepas kita makan, kita boleh basuh pinggan kita sendiri. So benda tu kita andaikan sebagai benda baik yang kita boleh buat ke orang bila kita berjumpa sesama saudara. Dan ramai orang berbidas juga mengatakan bahawa basuh pinggan itu adalah servis. Tapi kalau kita semua suka makan, pinggannya tak dibasuh, bayangkanlah, memang gaji orang tu dibayar, tapi kehidupan dia penuh dengan pinggan mangkuk yang ingin dibasuh. So apa manfaat yang dia boleh dapat daripada pekerjaan yang dia ada tu? Dan kalau kita memudahkan kerja dia, dah tentu dia akan lebih suka berseronok bekerja, dan tidaklah pula dia akan kehilangan kerja, tapi tanggungjawab pada bos dia untuk agihkan dia punya pekerja-pekerja untuk improvisekan lagi kecepatan dalam servis yang dia orang buat. So maksudnya bila kita order makan, tak perlu tunggu lama, sebab orang yang nak menghandal makanan tu ramai. So saya bayangkan apa manfaat yang kita boleh bagi pada kalangan sekeliling. Sebab kalau semua benda nak dibayar, susahlah. Tapi apa kebaikan yang kita akan dapat? Kebaikan yang kita akan dapat kalau kita buat pada servis makanan tu, kita basuh pinggan kita sendiri, dah menjadi satu kesukaan kepada para pekerja, dan tentu dia akan melayan kita dengan lebih mesra. Kalau kita bergotong royong pada satu hotel tu dia mempunyai keuntungan yang banyak, sebab dia dah tak perlu nak membayar pekerja lagi dah. Sebab sifat orang Melayu memang suka mengemas. So apa benda hotel tu buat, disebabkan keuntungan yang dia dapat tu, sebab dia tak perlu bayar gaji ke orang, dia ini nak balas jasa orang tu, dia benarkan orang-orang awam untuk masuk, untuk menikmati eksklusif perkara-perkara yang disediakan. Contohnya swimming pool, dia bagi masuk gym, lepas tu dia bagi masuk kemudahan ada dewan kat situ, dia bagikan kegunaan tu untuk orang ramai. Tapi tertakluk kepada orang yang selalu menolong orang yang masuk, mengemaskan apa benda yang dekat dalam hotel tu je.
dia still term apa tu, condition and term masih ada. So dia adalah dia punya perjanjian dia tu macam mana. Sebab kalau orang tu selalu tolong tapi dia tak nak kemewahan yang hotel tu boleh bagi, dia boleh paskan eksklusif dia tu pada orang lain. So dia paskan pada adik dia, so adik dia yang boleh pergi main kat swimming pool tu. So bila kita lihat satu benda macam ni, tak ada masalah pun hotel tu nak membuka swimming pool tu kepada orang ramai sekalipun, kalau itu apa benda yang dia rasa yakin betul. Sebab bila dia faham bahawa orang sekeliling juga yang jaga dia ketika dia memerlukan sesuatu. So begitulah kita mengatakan bahawa Islam ni sesama saudara, saling bantu-membantu. So inilah persaudaraan yang Islam cari. Dan macam mana kita nak yakinkan private company ni untuk adakan satu kehidupan yang sama. Bagi saya ini adalah sangat banyak main peranan daripada kerajaan itu sendirilah, macam mana kerajaan tu nak decide. So saya nak tanya, macam manakah seharusnya kehidupan seorang manusia bagilah Muslim untuk hidup? Apakah cara yang sesuai untuk dia nak hidup? Muslim ni hebat sebab dia boleh buat baik ke mana-mana tempat sekalipun, kepada mana-mana organisasi sekalipun, baik pada kerajaan ataupun bukan kerajaan. Sebab memang mereka ni adalah orang jenis pembersih, dan itulah apa benda yang kita kena target. Dan saya punya suggestion, why not kita jangan bila kita buat kawasan perumahan tu, kita buatkan juga ladang-ladang dan kawasan tu berkebun. Yang mana kawasan kebun tu percuma, dan orang yang buat kebun-kebun tu ialah orang yang dengan rela hati menanam sayur-sayuran, menanam kubis. So benda ni kita buat atas dasar peri kemanusiaan yang suka untuk melihat tumbuh-tumbuhan dan suka untuk kita jadikan benda tu sebagai manfaat pada orang sekeliling. Dan siapa yang datang tu boleh mengambil tumbuh-tumbuhan tu dengan percuma. So kenapa kita buat benda ni? Kalau benda tu free, apa benda baiknya yang berlaku pada masyarakat? Dah tentulah benda baiknya ialah kita semakin bersaudara, kita saling kenal mengenali. Dah tentu ia merupakan satu berita gembira kepada kedai-kedai burger yang suka buat burger. Dia kata, oh aku dah tak payah beli sayur lagi dah, dekat tempat kawasan rumah aku kita boleh ambil sayur sebanyak yang mungkin. Dan sayur tu terlalu banyak, tak mungkin boleh dihabiskan oleh satu kedai burger tu saja. Dan macam kat tempat sini, nak dekat ada 5-6 kedai burger yang ada, dan diorang akan bergembira bila dia dengar ada kebun percuma yang kita boleh ambil sayur-sayuran dia. So, apa lagi benda baik yang kita boleh lakukan? Fikirkan. So, saya punya idea, biar kita yang bersihkan bukan setakat masjid, kita bersihkan hotel-hotel yang ada. Dan biar kita lah orangnya yang berkebun, yang curi tanam, supaya orang-orang yang datang daripada kawasan perumahan itu sini boleh ada benefits daripada apa benda yang dia nak. Even orang-orang rumah pun boleh ambil daripada sayur-sayuran tu. Dan kita just nak pastikan bahawa bila Muslim keluar, dia akan berkata pada diri dia, apa benda baik yang aku nak buat untuk hari ini, apa benda aktiviti yang aku cuba nak luangkan selepas aku penat kerja di office, apa benda yang aku akan buat untuk improvekan lifestyle dan naikkan infrastruktur yang ada pada keadaan sekeliling. Dan cuba bayangkan TNB buka power generator yang baru daripada tempat sini, dia akan buat kat tempat-tempat lain, sebab setiap rumah memerlukan generator TNB. So kita lah yang jaga generator TNB tu. Biar kita belajar benda ni, biar kita jaga tempat ni, biar kawasan rumah ni ialah dalam kawalan kita. Jangan sampai satu tahap TNB, contohlah kalau lah TNB sekarang ni TNB jual kepada negara-negara luar. So sekarang ni orang luar pula yang masuk, orang luar tu yang jaga. Lepas tu orang luar tu tak benarkan kita masuk sebab kita tak faham apa benda, macam mana cara dia orang bekerja. Dah lah macam, so jadilah sayangnya kita duduk dekat Malaysia ni, tapi ada tempat-tempat yang kita tak boleh nak pergi. So kenapa kita nak sibuk mengatakan benda tu tempat Malaysia tu dah masuk, dah macam seolah-olah macam negara jajahan. So bagi saya, kita sepatutnya yang jaga apa benda yang ada pada persekitaran kita ni. Dan keuntungan pada TNB tu juga, maybe dengan keuntungan yang TNB tu dapat, dia boleh kurangkan harga bil-bil elektrik yang dekat rumah. So jangan fikir macam apa benda yang, kalau kita buat baik benda ni, apa benda yang kita dapat. So kita kena yakin setiap orang dia ada timbang rasa, dia ada sifat macam nak balas budi. So percayalah pada orang sekeliling bahawa mereka akan balas budi awak kalau itu kebaikan yang awak cuba bagi pada dia. Dan sebab tu darjah orang Islam ni adalah tinggi daripada orang lain, sebab tak ada bangsa yang fikir macam kita fikir, tak ada orang yang fikir macam orang Islam fikir. Dan kalau ada, kita akan cabar mereka, sebab kita akan berkata bahawa kita akan melebihkan lagi kita punya manfaat ni lebih lagi daripada apa benda orang tu bagi. Dan yakin ini adalah idea permulaan, dan saya ada idea lebih baik lagi daripada benda ni,
Kita akan cuba fikir pasal infrastruktur, macam mana benda ni boleh masuk ke dalam fikiran logik sehingga semua orang bersetuju, bahawa sampai suatu tahap orang bukan Islam pun bersetuju dengan inilah secara yang sepatutnya orang manusia miliki, supaya insya-Allah negara makin lagi bagi sejahtera. Dan dengar bahawa di akhir zaman macam mana naiknya negara khalifah tu ialah disebabkan manfaatnya yang terlalu banyak, yang setiap orang suka berbuat baik dan dipermudahkan, dan kita lah yang kena mempermudahkan orang untuk berbuat baik. Janganlah kita menerima dan membiarkan orang menghalang diri kita daripada membuatkan negara Malaysia ni semakin sejahtera. Dan kita bukan cakap pasal negara Malaysia, kita juga cakap pasal umat Islam di seluruh dunia, insya-Allah. Dan apapun kita akan cuba kembangkan lagi, kita akan masuk pada video-video seterusnya dan kita akan lebih explain lebih detail. Dan ini adalah untuk mukadimah kepada manusia, apa dan sebaik-baik manusia ialah manusia yang ada manfaat daripada yang lain. Jadi saya nak minta diri dulu. Assalamualaikum.